Yang berbahagia Tuan Pengerusi, berbahagia Sahibul Majlis Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Muqadir bersama isterinya Datin Seri, ahli Esko, ahli Dewan Undangan Negeri, Datuk Seri, Datin Seri, Datuk Datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, adik-adik yang dikasihi oleh Allah SWT. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk jemput saya berkongsi maklumat pada malam ini mengingati Allah SWT. Saya diminta untuk memberi sedikit syarahan tentang pentingnya, besarnya nilai keamanan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Adik-adik yang bersembang malam ni tak boleh makan nasi Arab. Ustaz daripada tengah hari tadi lagi tak makan tahu. Dengar katanya ada orang tukang masak Bangla kat belakang tu. Pakar masak nasi Arab. Jadi koma tak cakap-cakap nanti Ustaz panggil bangun, yang bangun kena ketuk ketampi tadi makan nasi Arab. Senyap pula. Siapa nak makan nasi Arab ni? Angkat tangan. Ke puasa malam? Dah. Okey, baik. Jangan cakap-cakap, tak baik. Ya, dalam majlis khilaful adab. Dia cakap-cakap dalam majlis mubayyin, orang bercakap, saya bercakap, kamu cakap buat majlis ni, tak boleh. Rasulullah SAW tak suka. Jangan buat sesuatu yang baginda tak suka. Ya. Tawajuh, dengar dengan tawajuh, dengar dengan tumpuan apa yang dicakap. Faham tak faham, dengar. Ustaz waktu belajar kat Pakistan dulu, Ustaz tak faham bahasa Urdu, bahasa Hindi tak faham, tapi dengar, tenganga. Tak faham, tapi dengar. Lama-lama kita pula yang keluar bahasa Urdu, bahasa Hindi tu. Sebab kita cuba nak faham. Sebenarnya bahasa ni tak susah. Ya. Semua bahasa ni tak susah. Kalau kita cuba nak faham, Allah bagi faham. Ya. Tapi kalau tak mau faham, bahasa sendiri pun tak faham. Betul tak saya cakap? Bahasa sendiri pun tak faham. Dia banyak nak faham. Sebab tak faham ni lah yang tak aman. Sebab tak faham ni yang tak aman. Tak faham bahasa. Sebenarnya tak tunggu nak faham bahasa. Bahasa ni bukan tunggu nak bercakap. Tengok mimik muka pun dah faham. Tengok mimik muka pun dah faham. Dia ni suka ke marah ke, apa dia nak ni. Cuba tengok muka Ustaz ni. Apa ni, Ustaz jatuh cinta ke macam mana dengar awak? Mari lawan tenung mata nak. Cuba tengok macam ni. Macam mana? Saya tengah marah ke tengah suka ni? Tak ada pula orang nak ambil gambar. Kita tengah marah tadi nak ambil gambar pula. Kita tengah senyum melelek apa, gigi kita buka ni, tak ada orang nak ambil gambar. Ambillah gambar cepat-cepat. Tengok. Lambat. Saya tengah marah pula. Tak tahu muka khabar mana keluar muka ni. Saya tengah tidur. Ada orang buka
first page tengok tengah tidur. Ya Allah, janganlah macam tu. Ini tak bagus ni. Jangan bukan orang. Ambil yang baik-baik je. Ini yang tak baik dia tu ni ambil. Itu bahasa apa tu? Bahasa apa tu? Ini bahasa muka. Ini bahasa muka. Bahasa muka pun dah cukup. Dengan bini tak payah cakap. Tengok muka yang tu je. Bini pun tapi kau tengok bini macam tu, kucing pula lagi tau. Ini bahasa. Tapi kalau tak faham bahasa, itu boleh jadi silap bahasa. Tak faham. Mengapa berlaku tak aman ni? Sebab salah faham. Jadi kena faham betul-betul. Yang kamu ni yang tak jadi faham ni, pasal itulah orang tengah bercakap tu sembang-sembang. Hebatlah transformer yang ada kat rumah kamu tu macam mana? Warna apa? Batman aku kat rumah ni macam ni besar. Ustaz tengah cakap, ustaz daripada KL tu datang dari jauh, kamu duk sibuk cakap pasal Ultraman pula. Jadi faham, tengok bahasa, tengok muka macam mana. Itu antara bahasa yang tak perlu nak orang kata apa, nak belajar. Tak perlu nak pergi jauh-jauh nak menuntut kat Oxford University nak faham. Bahasa muka ni cukup tengok muka. Jadi itu yang paling penting, kena faham bahasa, faham isyarat, dan faham mansya, faham kehendak, faham kehendak. Apa dengan muka dia, apa dengan kata dia, apa dengan cara dia nak apa ni? Dia nak apa ni? Kita faham kehendak. Kalau tak faham, itu yang susah. Jadi sebab tu kena faham. Bila nak faham, kena buka telinga, kena buka mata, kena tawajuh, kena tumpu. Hati ni kena buka, baru boleh faham. Kalau hati ni tak buka, cuah macam mana pun ilmu tu tak faham. Macam mangkuk ni, terbalikkan semua tumpah air. Air tuang macam mana pun tak habis. Sebab itu, rahsia segala kebahagiaan, rahsia segala kesatuan ialah kesepahaman. Rahsia keamanan ialah kesepahaman. Rumah pagar terbuka, tak ada orang, tapi pencuri tak masuk, orang tak masuk. Sebab orang di situ faham, ini bukan hak saya, ini bukan rumah saya. Tapi kalau dia tak faham, rumah kunci macam mana pun mangganya, grill ni besar macam mana pun dia kopak ni juga. Sebab apa? Dia faham yang dalam tu hak dia juga. Jadi hadirin dan hadirat dikasihi oleh Allah SWT, kita bersyukur sangat-sangat sebab Allah SWT bagi kita keamanan. Keamanan ni apa? Sejahtera, baik, tenang, aman, tak ada gaduh, tak ada huru-hara. Adalah juga huru-hara kadang-kadang tepi jalan sana, kadang-kadang dalam surat khabar sikit. Tapi saya nak bandingkan dengan luar negara. 13 tahun saya di luar negara, jauh. Orang Arab datang sini katanya syurga, truly Asia, Jannatu Asia, orang Arab kata. Jannatu Asia, syurga. Satu pasal hijau-hijaunya tu. Diorang tengok lalu tengok highway, tengok sebelum turun kapal terbang tu, tengok kapal sawit, hijau. Cuba turun kat Mekah sana, cuba turun kat Kuwait sana, Emirat sana, semua kuning aja. Tengok lepas kapal terbang. Subuh. Itu satu. Yang kedua, jumpa orang Melayu lembut aja, manis muka je, sejuk aja. Jadi ada rasa ketenangan dan keamanan. Ustaz waktu belajar dulu di Pakistan, Ustaz belajar di sempadan Afghanistan tahun 1989. Ustaz merantau tinggalkan negara tanah air tercinta. Ustaz pergi ke sana daripada Bombay, Madras, daripada Bombay
naik kereta api tergedik-gedik sampai ke Delhi, daripada Delhi tergedik-gedik lalu Amritsar, lepas tu masuk ke Lahore, sana pusing ke sana sampailah ujung dekat Afghanistan. Waktu tu Rainbow 3 tengah hebat. Amerika waktu tu tengah lawan dengan Rusia. Afghanistan kira dibantu oleh orang Amerika. Waktu tu belum lagi orang Afghanistan lawan dengan orang Amerika. Waktu tengah orang Amerika tolong orang Afghanistan. Ustaz belajar bersempadan ni. Nak cerita kat sikit ni, mengapa Ustaz cerita ni, pasal apa? Nak cerita pasal keamanan. Dekat sana tu budak-budak besar awak ni bawa pistol revolver, tahu tak? Bukan pistol pancut air tu, revolver, tahu tak revolver? .38 lah, benda-benda lah tak tahu. Dan kebanyakannya made in Pakistan juga. Dan orang tu buat sendiri. Kita ni buat mercun buluh tak pandai lah. Ada orang buat pistol pun ngerti, buat senapang pun buat bazooka pun ngerti. Pergi pasar buat pistol. Ini cerita cowboy. Orang sana kebetulan pakai serban, macam koma ni pakai serban. Senapang, kalau raya kita main mercun kan, kat sana main senapang. Kau tahu tak? Kat sini masa Ramadan pom pam mercun. Kat sana bom pam bom. Cantik dia punya mercun. Kau tengok tembak waktu malam nampak shu peluru shu. Lepas tu entah mana-mana orang yang tak pasal-pasal kena peluru sesat. Bukan saya buat. Sekali tu Ustaz tengah makan dengan kawan Ustaz. Ni dindingnya tinggi. Ni 7 kaki tinggi tu. Tak nampak, atas buka lah, open air. Tengah duduk dia berjangkung, saya pun berjangkung. Tak dengar apa. Aduh, apa ni dah? Kat sini dah. Dia tengah bercangkung, orang tu tengah makan, tapi nak makan jangkung. Masih dia tutup lah dia punya private part tu. Dia sila macam ni kan, macam ni sana. Ya, makan macam ni. Nampak tak? Ni dah. Apa ni? Tak tahu, tak ada punya apa. Tiba-tiba berdarah, nyamuk gigit pun tidak. Sakit pun tidak. Tengok apa benda ni. Pergi. Esok pergi hospital. Hospital kata, minta maaf, hari ni untuk rawatan gigi saja. Pula dah. Gigi je, orang sakit gigi je gitu. Semua yang ongak-ongak datang gitu. Apa tu? Esok pula datang untuk perempuan saja. Pula dah. Hari Rabu tu baru datang. Cek X-ray tengok ada peluru. Peluru celah ni kata mujur kena kat tangan. Kalau kamu tak angkat tangan tu kena kat mana? Kena kat situ. Itu cerita main mercun kat Pakistan ni, main mercun kat sana tu. Kamu sini main mercun pam patah jari tu. Kat sana tu kena kepala orang habis. Ustaz nak cerita kat sini, kat sana kehidupan dia orang dah boleh buat senapang sendiri. Satu hari Ustaz tengok dekat depan tu dua rumah di sini masjid, depan rumah tu dia ladang, dua rumah sana tengah main mercun Pakistan lah, bukan mercun sini tu. Kalashnikov, tahu tak Kalashnikov machine gun daripada rumah tu dinding tinggi semua, 9 kaki 8 kaki, tembak. Rupanya gaduh. Dua rumah bergaduh sebenarnya adik-beradik, tapi berebut tanah. Tak tahu macam mana dia orang bergaduh, berperang. Tahu perang tu. Yang budak-budak kecil macam kamu ni jadi postman kat bawah. Sikit lagi, lagi sana. Siapa kena, siapa tembak. Semua grup ni lagi macam ni. Padahal neighbor dua-dua, tapi ada budak-budak sama-sama geng. Anak ni tak bergaduh, yang atas tu tembak. Nak hidup macam tu tak? Sedap ke duduk macam tu? Nak berjalan kena bawa senapang, nak tidur kena bawa senapang, ya? Berperang tak habis-habis. Allah bagi kita keamanan, ya? Keamanan ni sangat-sangat besar. Satu kawan Ustaz yang belajar bersama-sama Ustaz di Pakistan dulu, dari Palestin, Ustaz berkongsi dengan dia, ceritalah sikit
apa cerita kat sana, macam mana kamu hidup kat sana. Dia kata kat saya, kami di Palestin ni, kalau tak dengar bunyi senapang, tak boleh tidur. Faham tak? Kalau sunyi macam ni, senyap. Sebab apa senyap? Pum! Okey. Pum, dong. Kalau senyap, bahaya senyap. Bahaya senyap malam ni, tak ada apa bunyi. Takutlah, tak punya apa. Pum! Okey. Alhamdulillah. Okey. Sedap. Okey. Betul ke? Ya, betul. Dia cakap kata, ya Allah, kita ni kalau bunyi senapang sekarang tak boleh tidur semalam malam. Dia tak bunyi senapang, tak boleh tidur semalam malam. Sebab apa? Sebab daripada kecil lagi dah lahir macam tu. Faham tak? Dia kata kalau ada orang tembak, maksudnya ada orang kita sedang mempertahankan. Kalau dia tak tembak, mungkin orang tu datang tikam ke apa ke, tak bunyi ke, dia takut. Mentaliti jadi macam tu. Kita ya Allah punya amannya. Ya Allah Akbar. Satu besar apa nak kita nak cari pasal, nak bergaduh, nak halau bilau, nak kacau bilau. Allah bagi ketenangan ni satu kebaikan. Ketenangan, keamanan adik-beradik. Dan bila kita ada keamanan, satu hati, Allah bagi rahmat banyak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau kita aman, satu hati, ya, Allah bagi keberkatan. Allah akan bukakan daripada langit dan bumi. Allah bukakan keberkatan, turun hujan keberkatan, daripada bumi keluar keberkatan. Ya, sahabat-sahabat dulu apa nampak dengan datangnya sahabat? Mereka sujud di bumi. Di mana mereka berada, Allah tunjuk minyak keluar. Ya, ada negara Arab tu kering kontang, tapi kita tengok mana Allah SWT bagi. Di mana? Kalau kita tak percaya, cuba tengok betul-betul pesisiran di mana Islam sampai Allah kayakan tanah. Kesultanan Brunei zaman dulu, mereka membawa agama, Allah bagi. Tengok minyak keluar pada sana. Islam mana sampai dulu di Semenanjung? Batu Bersurat di mana? Terengganu, keluar minyak kat sana. Masya Allah. Ya, banyak rezeki. Bila kita sujud, Allah bagi keberkatan. Itu kata keberkatan keluar pada muka bumi, lagi pada langit, kebaikan semua. Ya, cuba terangkat sikit kebaikan, dah jerebu. Tak turun hujan, dah jerebu. Satu masalah pula, cakap pun kahak tak habis-habis. Jadi Allah SWT bagi keamanan ni satu benda yang sangat besar. Tetapi keamanan tak datang macam tu. Dia kena datang dengan akhlak Rasulullah SAW. Kita kena implement, kita kena bawa akhlak Rasulullah, baru datang keamanan. Aman macam mana? Aman bila tak ada gaduh. Bila tak ada gaduh, baru aman. Bergaduh sebab apa? Sebab tak sepahaman. Jadi macam mana nak hilangkan ketidaksepahaman? Kena faham. Macam mana nak satu? Seorang kena mengalah. Kalau orang perempuan kita, bini kita bising, abang ni, lelaki pun, aku pun sebenarnya, habislah dalam rumah, meletup lah. Kalau lelaki pun cakap macam tu, cuba tengok bini kita, abang ni apa keluar, minta maaf. Kalau suami kata minta maaf, okay, sorry, lain kali tak mau buat dah. Janji ya? Yelah, sejuk. Tapi kalau alah, takkan tak boleh, biasalah. Habislah lepas tu, ni cawan, lepas tu pergi, cuba seorang tenang. Rasulullah SAW ajar kita, kalau kita tengah marah, seorang tengah marah, duduk.
Duduk, minum. Biar sejuk sikit. Barulah darah tu sejuk, kita tenang. Satu orang kat saya tempat madrasah, ustaz dekat Darul Hufaz. Anak manja daripada kecil sampai besar panjang umur 12 tahun tak pernah kena marah. Duduk dalam ekor ni dia. Alang-alang masuk madrasah ni nak belajar tahfiz ni. Sekali ustaz bertanya pasal lambat masuk kelas. Bukan dia seorang je, 4 orang. Dengar tu, mama, adik kena rotek. Orang Kelantan. Adik kena rotek, mama. Mama pun bawa mesti datang. Panggil gangster kiri kanan. Mana ustaz tu? Ustaz pula, ustaz apa? Yang famous dalam TV tu, Imam Muda. Ustaz Nasir. Imam Muda. Uish. Mari kau, mari. Anak aku ni dari kecil palon ni tak kena jetik pun nak rotek anak aku kau. Dengan mata dia macam tu, macam ustaz. Aku nak tutup sekolah mu ni. Datin cakap. Saya pun dengar. Dia marah punya mata dia tu beliak keluar. Kalau boleh keluar tak nak keluar mata tu. Punya geram dia. Anak aku ni tak lajing kena jetik. Tak lajing kena jetik bukan malas. Tak lajing bahasa Kelantan ni tak pernah kena jentik pun. Mana boleh nak rotan anak aku ni. Macam rimau betina tau. Saya tengok pong. Yang laki dia pun macam rimau jantan juga. Dengar Ustaz dengar. Saya belakang Ustaz Nasir, relax Ustaz, relax. Besok aku nak tutup ni, ambil gambar lah. Macam ni ambil gambar. Tutup ni. Tak. Siap besok tutup ni. Masa nak marah ni. Baik. Relax. Lepas tu saya pun panggil dia. Datin, boleh naik atas sekejap. Jumpa di dalam. Cakap kan, betul semua ni. Daripada 100 Celsius tu turun. Beku. Jadi kosong. Sejuk. Tapi kalau saya menjawab macam mana? Perang besar tu. Perang besar. Ini handphone dia apa? Kita hormat azan. Jangan pula satu handphone pula bunyi depan ni. Ini kita hormat dulu. Aman ni untuk siapa? Rasulullah SAW menceritakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa dia orang Islam? Al-muslim. Siapa dia orang Islam? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sama-sama ayat ni senang je. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Terjemah dia, orang Islam tu ialah seorang yang mana orang lain, orang Islam yang lain sejahtera dari tangan
dari mulut dan tangan. Maksudnya orang Islam tu ialah yang mana mulut dia dan tangan dia tak menyusahkan orang yang lain. Itu serendah-rendahnya. Siapa nama orang Islam? Siapa dia orang Islam? Itulah orang Islam, yang mana dia, mulut dia dan tangan dia tak menyusahkan orang lain. Mulut dia dan tangan dia sejahtera terhadap orang lain. Dan sebaik-baik orang Islam, khairun nas yanfa'un nas. Sekali lagi, khairun nas yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia orang yang memberi manfaat pada manusia. Jadi sekurang-kurangnya kita ni kena ada sifat keamanan kita tu, taslim, kesejahteraan. Kita sendiri tu jangan buat hal. Dan sikap yang penting, maaf. Apa keadaan pun maafkan. Jangan tunggu orang nak minta maaf dengan kita. Kadang-kadang orang marah dengan saya dah tahu dia tak ada kapasiti nak minta maaf dengan saya. Saya kata tak apa, saya dah maafkan. Awak tak payah nak minta maaf dengan saya dah maafkan. Faham tak? Bila kita dah ada sifat macam tu, dia pun dia tahu dia salah, tapi dia rasa alhamdulillah dah maafkan. Jadi insya-Allah, semoga Allah SWT bawa sifat-sifat yang mulia dalam diri kita, sentiasa menyenangkan orang yang lain. Syekh saya ada bagi tahu, Syekh Ahsanul Haq ada bagi tahu, untuk kesatuan hati ni, yang pertama ialah kita cerita baik tentang si fulan belakang dia. Cerita baik tentang si fulan. Kalau kita nampak dia buruk pun, dia jahat pun, kita tak suka kat dia, jangan cerita tentang buruk jahat dia. Kita cerita tentang baik dia. Jangan tazkirah langsung tentang buruk dia. Cerita baik. Belakang ni kita cerita baik. Jangan sekali cerita buruk tu memang tak boleh dah. Kita banyakkan cerita baik tentang dia. Padahal orang semua tahu dia ni jahat ke tak baik ke apa ke, tapi kita cerita baik belakang. Itu satu. Yang kedua, senyap-senyap doa keampunan untuk dia. Ya Allah, kita tak suka dengan dia, kita tak serasi dengan dia, tapi senyap-senyap kita doa. Ya Allah, hanya Kau dan aku saja yang tahu. Ya Allah, aku mohon ampun ya Allah segala dosanya. Ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Kita doa ghaib. Apabila kita doa ghaib untuk seseorang, Allah akan perintahkan malaikat supaya doakan yang sama kepada kita. Dan bila doa malaikat diarah oleh Allah, siapakah doanya yang lebih baik daripada seorang hamba ataupun malaikat? Nescaya malaikat. Jadi sebenarnya kita mendoakan dia, sebenarnya kita dapat doa daripada orang yang lebih baik. Yang kedua. Yang ketiga, benda yang tak glamour kita ke depan. Benda yang glamour-glamour biarlah dia ke depan. Benda yang, maksud saya, benda yang susah-susah kita ambil. Benda yang senang-senang kita bagi dia. Contoh naik bas. Contoh naik bas mudah. Kita tengah duduk, orang berdiri, kita susahkan diri kita, senangkan dia. Cik, duduk cik. Bang, duduk bang. Yang susah, kita susahkan diri kita dan kita senangkan dia. Banyak lagi benda-benda lain yang macam itu. InsyaAllah bila kita ada sifat ini, Allah akan bagi kesatuan hati. Dan kita maafkan insyaAllah. Mana berapa lama kita duduk kat dunia ni? Berapa lama pun? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Paling-paling lebih pun 100 tahun je. Tak lama. Baik kita pergi seorang yang bagus, seorang yang paling Allah Ta'ala suka ialah seorang yang hatinya bersih dengan semua orang. Dia tak ada musuh dengan siapa-siapa pun. Orang walaupun benci dengan dia, tapi dia dengan siapa-siapa pun hati dia bersih. Dia tak ada apa. Allahu Akbar. Sahabat, Allah SWT tak pandang, Allah SWT tak pandang benda lain. Amal banyak pun, tapi kalau kita punya hati kita kotor, busuk, tak boleh jadi. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tak tengok harta kita, tak tengok muka kita, tapi Allah Ta'ala tengok hati kita. Allah Ta'ala tengok perasaan kita, amal kita. Jadi insyaAllah kita harap dengan sedikit tazkirah kita pada malam ini, Allah bagi kekuatan dalam hati kita,
ya, supaya kita dapat amalkan akhlak Rasulullah. Ya, itulah yang terbaik ya untuk kita wujudkan keamanan dalam muka bumi ini. Ya, insya-Allah ya. Dan sampaikan kepada orang lain, ceritakan kepada orang lain apa yang kita ingat malam ni, kita sampaikan orang lain. Insya-Allah baru terikat. Kalau dengar tak cakap, lupa. Kita dengar ingat, cuba cakapkan. Ya. Jadi saya akhiri ya ucapan saya dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang baik sudah tentu daripada Allah SWT. Apa yang kasar, apa yang salah tu sudah tentu daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.